wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung perbahasan kita tentang fiqh ibadah. Dan kita sedang meneliti berkenaan dengan tajuk kecilnya fardu mandi hadas. Cuma sebelum tu ada satu soalan yang kita tertangguh yang kita akan baca hari ini berkenaan dengan soalan berkenaan. Jadi memandangkan nota yang saya bagi tu ada lebih kurang 8 helai, rasanya memang tak sempat ya. Biasanya kalau kita baca tu 4 helai, paling tinggi pun 5 helai ya. Jadi kalau tak sempat, kita tangguhlah yang tak sempat tu pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Baik, saya percaya semua dah ada nota tu. Jadi saya merujuk pada nota muka surat yang pertama. Soalan dia, salah satu sebab mandi ialah beranak atau wiladah. Bagaimana hukumnya sekiranya beranak itu melalui pembedahan? Baik. Jawapan dia. Jawapan ni saya merujuk kepada Al-Fatawa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ya. Saya tulis rujukan ke bawah tu. Baik. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menjelaskan, okey, dia ni dalam Pejabat Mufti Wilayah nak jawab tentang perkara ni, dia kod fiqh manhaji juga. Saya letak dekat situ muka surat berapa, jilid yang ke berapa. Yang pertama, dia mengambil definisi wiladah. Definisi wiladah daripada kitab fiqh manhaji. Dia kata, dia kod daripada fiqh manhaji, bersalin atau wiladah bermaksud melahirkan anak. Kemudian dia kata hukumnya sama dengan hukum janabah. Ini kerana anak tersebut terjadi daripada air mani lelaki dan perempuan. Itu asas dia. Itu asasnya. Seperti mana yang telah saya sebut pada kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan nak cari dalil lebih-lebih lagi yang sahih tentang wiladah wajib mandi, tak ada. Jadi hukum mandi wiladah ni berdasar pada qiyas ya. Jadi sifir dia ialah dia qiyas dengan janabah. Kenapa? Sebab baby yang lahir itu ialah terjadi daripada air mani lelaki dan perempuan. Baik. Kemudian fiqh manhaji sambung lagi. Hukumnya tetap sama. Hukumnya tetap sama maknanya hukum apa di sini? Hukum mandi wiladah. Okey. Hukumnya tetap sama walaupun berbeza bentuk anak atau kandungan yang dilahirkan. Berbeza bentuk ni macam mana? Ada masa-masa tak cukup sifat. Ada masa-masa 3 bulan beranak dah. Okey. Ada masa-masa cukup bulan cukup sifat. Jadi tak kiralah apa bentuk sekalipun, bila mana dia diistilahkan sebagai beranak, tak cukup bulan ke, walaupun seketul darah yang dilahirkan, maknanya hukum tetap sama. Saya ulang balik, hukumnya tetap sama walaupun berbeza bentuk anak kandungan yang dilahirkan atau cara melahirkan. Kan? Yang ujung tu atau cara melahirkan. Jadi bila kita lihat cara melahirkan ini, telah memberi bayangan bahawa walaupun bersalin dengan cara pembedahan, tetap kena mandi. Tapi kita baca juga apa yang ditulis oleh Pejabat Mufti Wilayah. Dia kata apa? Daripada keterangan di atas, yang mula-mula tu kita kod daripada fiqh manhaji. Ini kita penjelasan dia. Daripada keterangan di atas, terdapat beberapa perkara yang boleh difahami. Yang pertama, hukumnya tetap sama walaupun berbeza bentuk kandungan yang dilahirkan atau cara melahirkan. Berarti, jika kandungan yang dilahirkan itu berbentuk alaqah, mana gumpalan darah, atau mudghah, segumpal daging, seperti kes keguguran, tetap dikira wiladah dan wajib mandi. Ni ilmu penting ni, ilmu penting ya.
Jadi anak-anak kita tu mana tahu berdepan dengan hal-hal yang macam ni, walaupun seketul darah kena mandi. Begitu juga dengan cara cesarean atau pembedahan, yakni kandungan keluar bukan daripada faras wanita tetapi melalui pembedahan di kawasan abdomen, tetap mewajibkan mandi. Maka tu menjawablah kan. Baik. Kita baca lagi. Jika ditanya, sebenarnya nak jawab yang tu je, tapi oleh kerana bila saya baca fatwa daripada pejabat mufti ni, ada benda-benda penting yang kita boleh kongsi, mana saya masukkan sekali kat sini. Jika ditanya, apabila seorang wanita itu bersalin dan bernifas, apakah dia perlu mandi 2 kali? Wiladah lain, nifas lain di segi istilah. Okey. Jadi soal ni, apakah perlu mandi 2 kali? Pertama akibat wiladah dan kedua akibat nifas. Baik, jawapannya ialah tidak perlu kerana memadai mandi dengan sekali. Berkata Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam Al-Mu'tamad. Okey, Syekh Muhammad Az-Zuhaili ni adik kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab yang biasa saya duk baca tu, pada tuan-tuan, Fiqhul Islam wa Adilatuhu tu, ada satu lagi kitab adik dia buat, mana orang alim juga adik-beradik dia. Nama kitab tu Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad ni memang khusus dalam mazhab Syafi'i. Baik. Jikalau terhimpun, ini kita baca petikan daripada kitab Al-Mu'tamad yang dikarang oleh Muhammad Az-Zuhaili. Kalau terhimpun ke atas seorang wanita kewajipan mandi hadas haid dan janabah seperti jima dan keluar mani, memadailah baginya dengan niat mandi mengangkat hadas salah satu daripada duanya. Maknanya kalau dia saja mengangkat hadas besar lillahi ta'ala, cover dua-dua sekali saja, tak perlu mandi dua kali. Begitu juga seorang yang berjunub kemudian mati dan seorang yang berjunub kemudian haid, maka memadailah bagi keadaan itu terangkat hadas dengan 1 kali mandi. Kan ada kisah apa ni? Kisah sahabat Nabi, dia berjunub lepas tu pergi perang mati. Ada kan kisah tu kan? Perang mati. Maka lepas tu kan mati syahid kan, banyaklah yang tak payah ni kan. Kemudian sahabat tengok, pergi cek mayat tu basah. Rupa-rupa Nabi bagi tahu, malaikat turun mari tolong mandikan. Maknanya itu satu daripada perkara yang pernah berlaku lah. Poin dia di sini ialah kalau berlaku 2-3 isu, boleh sekali mandi. Begitu juga jika seorang itu berjunub kemudian haid, kemudian dia mati, cukup bagi wanita itu sekali mandi saja. Mana contoh yang ke bawah ni 3 pula. Dia junub, dia haid, dia mati. Maknanya cukup sekali mandi. Untuk semua keadaan hadas besar itu. Baik, rujukan dia tu saya tulis lagi bawah tu, ada perbahasan yang khusus, boleh rujuk Al-Kafi nombor 422 yang membincangkan tentang hukum menggabungkan 2 niat mandi hadas dalam jenis yang berbeza. Baik, habis kita tu. Poin yang ketiga, jika ditanya bilakah waktu untuk mandi akibat wiladah dan nifas, jawapannya ialah selepas bersalin dan apabila berhenti keluarnya darah nifas dalam keadaan naqa', yakni jika naqa' tu maksudnya jika dimasukkan kapas lalu dikeluarkan tidak ada kesan-kesan darah. Mana ni kaedah biasa yang digunakan ialah kapas. Kesan darah kekeruhan atau kekuningan. Jika darah sudah berhenti tetapi jika dimasukkan kapas masih terlihat kesan darah, warna keruh atau kekuningan, maka itu adalah keadaan fatrah yang menunjukkan masih lagi dalam keadaan bernifas. Tak boleh mandi lagi sampai dia bersih. Maka jelas ya. Baik, kita masuk kepada tajuk baru, fardu dan rukun mandi hadas. Fardu dan rukun mandi hadas ada 3 perkara. Pertama, niat, iaitu mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas besar, atau niat mengharuskan fardu sembahyang, atau niat fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi fardu, atau mandi yang wajib. Mana semua dia boleh berlaku.
Sekiranya niat mandi saja tak memadai, maknanya mandi dah kena bagi tahu khusus mandi apa. Kemudian pengarang kitab kita sebut lagi, perempuan yang haid dan yang nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid ataupun nifas. Maknanya boleh kalau dia kalau dia mengangkat hadas haid, maknanya terangkatlah hadas dia tu. Kalau dia mengangkat hadas nifas, kalau bab nifas terangkatlah hadas dia tu. Baik. Lafaz niat dalam bahasa Arab adalah seperti nawaitu rafa'al hadatsil akbar. Nawaitu sahaja aku raf'al hadatsil akbar, mengangkat hadas besar kerana Allah Taala. Ini cukup untuk buat segala hadas sama ada junub ataupun haid ataupun nifas. Baik. Pengarang kita tulis ni ada satu jenis niat. Niat ni cover habis. Niat ni cover habis. Dia kata nawaitu raf'al hadatsil akbar. Sahaja aku mengangkat al hadatsil akbar, hadas besar. Hadas besar ni semualah. Nifas pun hadas besar, haid pun hadas besar, wiladah pun hadas besar, dan sebagainya. Maknanya kalau pakai yang ni cover semua. Kalau tak nak pening-pening nak ajar anak kita kan, kadang-kadang bila baca ni banyak tu hadas ni, niat hadas besar lah, niat fardu sembahyang dah, pegang yang ni pun dah memadai. Baik. Niat itu wajib disertakan, ni yang penting ya. Niat itu wajib disertakan tatkala mula membasuh anggota, supaya dikira basuh anggota itu. Maka sekiranya niat itu dimulakan selepas membasuh satu anggota, kenalah dibasuh semula anggota yang tiada berserta dengannya. Maksudnya masa air tu nak jatuh niat. Mana tak kala mula nak basuh. Baik, cuba kita lihat syarah dia. Yang tu mudah kan, tahu belaka kan. Syarah dia, perintah mandi apabila berhadas besar. Perintah mandi ni banyaklah dalil-dalil dianya. Di antara dalil yang penting ialah Suratun Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma takunun wa la junuban illa 'abiris sabil hatta taghtasinu. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, ini Suratun Nisa ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang. La taqrabus solah, jangan kamu dekat dengan solat, wa antum sukara. Kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ini cerita ni di antara cerita peringkat awal pengharaman arak. Sebelum bila keluar ya ayyuhalladzina amanu, apa dah? Allahumma salli ala Muhammad. Apa dah ayat mengharamkan arak tu? Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat, selalu duk baca tak ingat ni, tak apa. Biar dulu. Jadi peringkat arak ni dia ada peringkat-peringkat dia. Di antara peringkat awalnya inilah ayat ni. Yang ketiga baru keluar perintah mengharamkan arak. Kemudian la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu menghampiri sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui apa yang kamu katakan. Okey, ini peringkat awal. Jangan duk praktis sekarang. Sekarang ni arak tu dah haram sepenuhnya. Kemudian Nabi kata wala junuban. Illa abiris sabil hatta taghtasilu. Dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub hatta illa abiris sabil, kecuali kamu melintas saja. Ini di antara ayat-ayat yang membahaskan tentang tak boleh masuk masjid dalam keadaan hadas, dalam keadaan junub tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, dalam bab ni dia agak strict sikit. Lain kali kita bincang detail, dia ada berbeza pendapat lah. Imam Ahmad lain pendapat dia. Tapi saya bukan nak ulas sekarang ni. Kemudian hujung tu hatta
taghtasilu, hingga kamu mandi suci. Maknanya tak boleh nak solat sehinggalah kamu tu bersuci. Kemudian dalil yang kedua suratul Maidah. Wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kamu junub, ini berhadas besar, fattaharu, maka bersucilah. Maksud bersuci itu ialah mandi wajib. Jadi berdasarkan kepada kalimah taghtasilu dalam suratul Nisa ayat 43 dan fattaharu suratul Maidah ayat nombor 6, maka itu menjadikan dalil untuk wajib mandi. Baik, pejabat mufti Malayah menghuraikan mandi merujuk kepada matan Ghayah wa At-Taghrib halaman 21. Para ulama telah menetapkan bahawa syarat fardu mandi bagi mandi wajib itu hanya 3. Baik, definisi mandi wajib, nak jadi mandi wajib itu ada 3. Yang pertama, niat, seperti mana kita nak bahas ni. Kedua, menghilangkan najis sekiranya ada pada badan. Dan ketiga, ini sangat penting, meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan dan rambut, tanpa tertinggal apa-apa pun. Jadi dalam kitab ni, sampai satu masa tu, pengarang kitab ni merincikan agak detail macam mana nak meratakan benda tu, apa benda yang wajib kena buat. Nanti kita sentuh ya. Baik. Okey, muka surat yang lepas tu saya rasa tak perlu saya baca kot. Ini pasal niat. Niat tadi kita dah sebut, niat tu berlaku tak terkala mula basuhan. Baik. Pergi kepada halaman yang ketiga pula ya. Tadi niat ya. Sekarang ni yang kedua, menghilangkan najis lebih dahulu. Menghilangkan najis lebih dahulu jika ada pada badan, sebagaimana diutarakan oleh Imam Rafi'i. Okey. Maka menurut pendapat ini, sebelum mandi kenalah basuh najis itu terlebih dahulu, kemudian barulah basuh untuk mandi. Maknanya kena 2 kali basuh, tak cukup dengan sekali basuhan. Baik, dalam kitab Ibn dan Penuntut ni, dia membawa ada 2 pendapat. Pendapat ni Imam Rafi'i ni imam besar juga dalam mazhab Syafi'i. Dia kata kena basuh bagi bersih dulu. Dia basuh bagi bersih dulu. Baik, lepas basuh bersih barulah mandi tu. So ada 2 benda. Baik, tapi pada pendapat Imam Nawawi tak wajib basuh 2 kali. Ini Imam Nawawi sebut ni, tak wajib 2 kali. Cukup dengan sekali basuh untuk najis dan mandi. Pendapat Imam An-Nawawi lebih kuat dan sesuai. Baik, nanti kita akan baca pendapat An-Nawawi ni, dia hanya merujuk kepada najis hukmiyah sahaja. Najis yang memang ada seketul memang kena basuh lah, itu tak ada khilaf. Najis hukmiyah maknanya benda tu dah kering, dah tak nampak dah, tapi kita tahu benda tu dekat situ kan, definisi najis hukmiyah kan. Okey, untuk najis hukmiyah ada 2 pendapat. Kalau pendapat Imam Rafi'i, walaupun najis hukmiyah kena basuh dulu. Tapi pada pendapat Imam Nawawi, najis hukmiyah tak payah, boleh sekali mandi dengan mandi wajib. Baik, perselisihan faham antara 2 pendapat ini adalah tentang dua-dua ni mazhab Syafi'i tu tuan-tuan. Dua-dua ni mazhab Syafi'i ya. Jadi tuan-tuan boleh pilih mana satu pun, tapi kalau nak orang kata keluar daripada khilaf, basuh habis cerita. Basuh habis cerita. Perselisihan faham di antara 2 pendapat ini ialah tentang masalah najis hukmi, yang saya sebut tadi lah, yang tiada ainnya, dah tak ada ain, dah tak nampak kesan dah, tapi kita tahu benda tu ada kat situ. Kita ingat benda tu ada kat situ, tapi dah tak ada kesan langsung dah, berkilat-kilat pun tak ada dah. Atau yang ada ain yang boleh hilang dengan sifat-sifat ya, dengan sekali basuh. Baik, dimasuk ke juga dalam perbahasan Imam An-Nawawi ni, satu najis hukmiyah tak payah basuh. Dia masuk juga najis yang terlalu sedikit, sekali cucur hilang terus. Itu pendapat Imam Nawawi. Adapun jikalau ada ainnya yang tak boleh hilang sifatnya, tiadalah khilaf atau perselisihan
lagi, melainkan wajib dibasuh terlebih dahulu hingga hilang segala sifat itu baru mandi. Baik, untuk yang ada air tak ada khilaf. Tapi untuk jalan selamat, basuh saja, tak susah pun. Baik, syarah dia. Saya baca sikit. Menghilangkan najis lebih dahulu jika ada pada badan. Dalam mazhab Syafi'i terdapat khilaf pada keadaan yang terdapat najis hukmiyah pada badan atau najis ainiyah yang sedikit, yang boleh hilang dengan sekali basuh. Fatwa Imam Rafi'i, perlu dibasuh terlebih dahulu, kemudian barulah basuh untuk mandi. Kena 2 kali basuh, tak cukup dengan sekali basuh. Fatwa Imam An-Nawawi, tak wajib basuh 2 kali, cukup dengan sekali basuh untuk menajis dan mandi. Baik. Seterusnya. Yang ni detail. Yang ni yang saya kata ni, bila mari bab meratakan air, dalam mazhab Syafi'i dia agak detail dan lebih halus. Sekarang kita baca. Ini baru kita baca kitab yang ringkas ni. Kalau tuan-tuan baca kitab yang agak tebal, lagi panjang, 2-3 muka, dia bahas benda yang sama. Baik, tapi walaupun ringkas, yang dia tulis ni memadai. Yang ketiga, meratakan air pada kulit. Saya ulang balik. Meratakan air pada kulit, rambut dan bulu-bulu seluruh badan. Dalam mazhab Syafi'i, wajib. Mesti kena buat. Tak boleh tak kena. Mesti kena juga. Kalau misalnya kata ada cat ke, ada kuitix ke, atau apa saja yang kira-kiranya boleh menghalang air kena kulit, kena bagi selesaikan benda tu. Ataupun foreman yang baki kereta yang selalu main dengan minyak, kena pastikan kena hilang semua minyak-minyak tu baru mandi. Maknanya bergantung pada keadaan pekerjaan seseorang. Ada pekerjaan memerlukan lebih teliti bila dia nak mandi. Tiada beza antara yang jarang dan yang lebat, semuanya dikehendaki air sampai rata luar dan dalam. Ni nampak tak? Dulu masa kita bincang tentang wuduk, cerita dah lain. Masa wuduk, tuan-tuan ingat tak? Bila melibatkan orang yang ada jambang lebat. Jambang lebat. Kemudian janggut yang lebat tu, ukuran dianya, kalau tengok daripada depan tak nampak kulit, itu lebat dia. Bagi orang yang janggut lebat, dia ada kelonggaran sedikit. Kan? Kalau misal kata tak kena ke dalam pun cukup zahir saja. Kemudian sunat dia gosok. Tapi bila bab mandi, totally different. Masalah lebat ke tak lebat ke, semua kena sampai. Nanti kita akan baca, ya. So, ulang balik, tiada beza antara yang jarang dan yang lebat, semuanya dikehendaki air sampai rata luar dan dalam. Saya sebut tu supaya kita tak gunakan kaedah wuduk dan mandi sebagai satu kaedah, tak boleh. Bila mandi dia very strict. Baik, cerita lagi. Rambut yang ditocang atau sanggul, nanti ada hadis khusus cerita pasal tocang dan sanggul yang saya akan sebut. Sebab kalau tuan-tuan baca sebentar lalu, tuan-tuan akan tak faham. Tak apa, kita baca dulu. Kita baca conclusion dulu. Rambut yang ditocang atau sanggul, jika tak sampai air ke dalamnya, wajiblah dirombak tocang atau sanggul itu. Maknanya tak sampai kulit kepala. Air tak sampai ke dalam. Dia kena buka. Dia kena buka. So, ulang balik, rambut yang ditocang atau sanggul, jika tidak sampai air ke dalamnya, wajiblah dirombak tocang atau sanggul itu. Dan rambut yang bersimpul dengan sendiri, jika tak sampai air ke dalamnya, adalah dimaafkan. Mana ada kes-kes bersimpul sendiri, maknanya rumit sangat, ada juga dimaafkan. Dimaafkan, tak payah dipotong sekalipun banyak. Ni ada kes-kes macam mana, ya, orang panggil, ada rambut bersimpul, dia panggil apa, Ada kan anak-anak kita, dia macam dia panggil rambut berbuah, kan.
ada jenis rambut berbuah, dia tak urus dengan baik, lepas mandi-mandi terus pakai tudung, tak kering dulu, maka rambut tu berbuah, akhirnya dia bersangkut sana bersangkut sini, dia rumit. Dia untuk kes-kes yang macam tu dimaafkan. Tak payah dipotong dulu. Tapi dalam keadaan biasa, kalau tak, walaupun rambut tu tebal macam mana sekalipun, kena sampai air ke kulit kepala, maknanya kena buka tocang ataupun sanggul. Baik, bulu-bulu yang di dalam hidung tak wajib dibasuh kerana termasuk dalam jumlah batin. Tetapi kalau kena najis, wajib dibasuh kerana masalah najis lebih berat daripada junub. Bulu hidung pun dia bahas sini. Bulu hidung dia kira batin, benda dalam. Tapi kalau kena tahi cicak, kena basuh lah. Kalau kena tahi cicak, kena basuh. Sebab bab najis lagi berat. Demikian juga wajib diratakan di air di celah-celah kuku. Ni. Demikian juga wajib diratakan air di celah kuku. Celah kuku, tuan-tuan. Celah kuku. Maknanya pada orang lelaki kan, lepas bertukang ke berkebun ke, kadang-kadang masuk tanah kan, tak boleh, dia kena bersih. Dia kena bersih. Celah-celah kuku tu air kena masuk. Kalau tak masuk tak boleh. Sekiranya ada benda di celah-celahnya seperti daki dan lain-lainnya, hendaklah dibuangkan kemudian dibasuh. Maknanya sebelum nak mandi tu kena ambil alat, sama ada lelaki atau perempuan. Makna kalau pekerjaan dia tu rumit lah, macam saya sebut tadi, kena minyak kereta ke, minyak hitam ke, rumit lah dia kan. Tapi kena buat. Kadang-kadang ada orang kata, ustaz payahlah ustaz kalau macam tu. Dia gini tuan-tuan, bab ibadah ni kita kena yakin setiap benda yang kalau kita buat berdasar pada syarak, adalah kelebihan dia, adalah benda baik Tuhan nak bagi tu. Satu, Tuhan nak tengok dari segi kepatuhan kita tu kan. Baik, saya ulang balik. Sekiranya ada benda di celah-celahnya seperti daki dan lain-lainnya, hendaklah dibuang kemudian dibasuh. Jika tidak dibuang, nescaya belum mencukupi hukum mandi sehingga dibuang dan dibasuh di bawahnya. Mana begitu ya? Lepas ni kalau sebelum ni ada di kalangan kita, bila bab celah kuku ni kurang cermat, bukan tak buat, kurang cermat, kena bagi cermat dah. Bukan sampai suruh berdarah. Kadang-kadang tengok rupa-rupanya benda tu bukan kotor, memang daging. Dia cokes sebab berdarah. Jangan gitu. Pandai-pandai lah kan. Pandai-pandai. Seterusnya, orang yang zakatnya ada kulup, wajib menyampaikan air di bawah kulupnya. Saya minta maaf lah kena sebut. Kena sebut. Sebab kalau tak sebut ni, termasuklah kisah budak-budak yang setengah-setengah orang kurang cermat, dia bawa anak dia tak sunat lagi. Lepas tu anak tu duduk atas riba dia solat. Macam mana tu? Ini saya bagi assignment, tuan-tuan cari sendiri, nanti kita bincang. Saya tak nak jawab sekarang ni. Ayah bawa anak dia katakanlah 5 tahun. Biasanya 5 tahun tak sunat lagi kan. Okey. Lepas tu pada celah kemaluan dia tu, kulit-kulit dia sebelum dia sunat, kan ada kawasan-kawasan yang memang akan lekat najis. Kemudian dia solat letak atas riba. Macam mana hukum ayah dia tadi tu? Jadi saya biar dulu soalan ni untuk assignment, tuan-tuan cari, nanti tuan-tuan jawab kuliah kita yang akan datang. Ni semua ada kaitan ni. Orang yang zakatnya ada kulup wajib menyampaikan air di bawah kulupnya, dan orang perempuan wajib membasuh bibir farasnya yang terbuka tatkala duduk bertinggung atau mencangkung, kerana kedua-dua itu dianggap daripada anggota zahir. Maknanya pada peringkat zahir. Baik, tentang perkara ni saya pernah dengar, saya rasa tuan-tuan pun pernah dengar, ada di kalangan ustaz-ustaz kita yang kata tak payah sampai duduk bertinggung, jangan main. Jangan sampai macam tu. Dia kalau misal kata awak tak mengaji habis, jangan buka cerita macam tu. Jadi orang jadi confused.
Kalau tengok dalam kitab fiqh Syafi'i, mana-mana kitab termasuk yang paling asas macam Matullah Badrin, semua ni dibahaskan. Nampak tak? Dibahaskan. Nanti kita akan jumpa tentang satu hadis yang saya nak bahas. Hadis ni zahirnya akan kefahaman dia berbeza dengan yang kita faham sekarang. Lepas ni saya petik ni, kan ada hadis kat bawah tu tentang Ummu Salamah dia kan. Kalau tuan-tuan baca ni akan bertentangan dengan apa yang kita faham. Lepas tu cumanya di bawah hadis Ummu Salamah ni saya masukkan, kalau sempat kita bacalah huraian Imam An-Nawawi. Nampak tak? Jadi saya sebenarnya nak ajar pemahaman hadis. Bila mari bab hukum fiqh, kita tak boleh faham sendiri. Kita perlu ulama yang bertaraf mujtahid untuk keluarkan hukum. Walaupun kaedah mungkin kita faham kaedah, tapi kita tak boleh nak keluarkan hukum. Sebab itu lepas saya bawa hadis, bawah tu saya ambil huraian Imam An-Nawawi. Tuan nampak tak? Ada helai yang sebelah tu. Tak apa. Lepas ni kita pergi sana kalau sempat. Kalau tak sempat, kita masuk kuliah yang akan datang. Tapi kuliah akan datang kita nak sentuh bab munakahat dah lama tinggal kan. Tak apa ya. So ulang balik. Yang tu kita dah baca dah. Maknanya tak payah ulang banyak kali lah. Saya rasa tuan-tuan dah faham dah. Maknanya tentang kulub apa semua tu, bila berkumpul najis, kalau di segi solat ada masalah, kalau di segi mandi pun tak lepas, dia kena bersih. Dia kena bersih. Ada satu kes, saya minta maaf saya kena sebut, ada satu kes pada orang lelaki, dia panggil buta. Saya tak tahulah di kalangan ibu-ibu biasa ke, tapi kalau ibu-ibu yang ada anak lelaki nak kena tahu juga benda ni. Dia panggil buta. Buta ni memang tak kena air, tapi benda tu akan lekat situ. Jadi kes buta ni tak ada cara lain, dia kena sunat awal. Tak ada cara lain. Kalau tak buta tu boleh tahan lagi kan. Kalau buta memang sebab dia lekat, kulit tu dia lekat. Jadi semua najis-najis semua akan kumpul kat situ. Sebaliknya jika tiada boleh disampaikan air di bawah kulubnya, saya ulang balik, sebaliknya jika tiada boleh disampaikan air di bawah kulubnya dengan sebab buta, dia sebut buta sini, baru saya sebut, nescaya wajib dipotong supaya celik. Ni kes untuk anak-anak kita kan. Anak-anak kita yang ada masalah tu, kecuali jika uzur, jika hendak memotongnya, bolehlah orang itu sembahyang. Kecuali jika uzur hendak memotongnya, bolehlah orang itu sembahyang macam orang tidak dapat air dan tanah untuk bersuci, makna meraihkan waktu pun tak boleh ni. Baik, saya ulang balik dia. Sebaliknya jika tak boleh disampai air di bawah kulut dengan sebab buta, dan saya wajib dipotong. Ini cerita untuk orang tua lah. Untuk orang tua nak mandi. Budak-budak umur 7 tahun, 6 tahun tak lagi. Masa tu kena potong. Kena sunat lah maksudnya. Tapi biasanya bila sunat selesai. Kecuali jika uzur. Jika nak potong, jika uzur, jika nak memotongnya. Uzur ni dalam kaedah fiqh, uzur maksudnya kalau potong mudarat ke dia. Tapi jarang jumpa kes macam tu kan, jarang. Kalau misal kata ada kes, ni doktor je boleh mengesah. Yang macam mana penyelesaian tu saya pun tak boleh jawab, kena tanya mufti lah. Ini di luar daripada keadaan biasa ya. Sebab dia kata sini, bolehlah orang itu sembahyang macam orang tak dapat air. Takkan sampai bila-bila. Dia maksud sini ni meraihkan waktu. Takkan sampai bila-bila meraihkan waktu. Mana sudah kan. Satu waktu, dua waktu, sehari, 2 hari bolehlah raih waktu. Kalau setahun, 2 tahun tak betul kan. Dia kena cari kaedah juga ni. Tapi maksudnya di sini bukan saya nak lawan yang pengarang kitab ni tulis. Sebab bila dia kata kalau tak boleh potong, kena sembahyang macam meraihkan waktu, tak betul. Sehari 2 hari boleh, setahun 2 tahun tak betul macam tu. Meraihkan waktu ni maksudnya dia solat dalam keadaan syarat sah dia tak boleh penuhi. Syarat sah tak boleh penuhi. Maksudnya dia kena ganti balik bila dia boleh melaksanakan sepenuhnya syarat-syarat sah, sama ada di segi kiblat ataupun aurat ataupun najis, semua benda-benda tadi dalam waktu dan sebagainya. Maknanya orang yang
melakukan solat tak cukup syarat sah tadi, dia kena buat balik. Maknanya kalau dia buat solat macam tu, hanya meraihkan waktu, masih tak selesai lagi. Itu maksud meraihkan waktu, bukan maksud dia raih waktu dia lepas. Tak, dia kena ganti. Wajib qada. Tapi cumanya hal ni jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Maksudnya walau buta sekalipun, doktor sekarang ni boleh selesai lah. Tak tahulah zaman dulu tak ada doktor kan. Tetapi orang yang mati, saya rasa kita sampai setakat ni tak boleh pergi dah jauh ni, panjang kan. Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulupnya masa mandi mayat. Katakanlah tiba-tiba masa nak mandi mayat, jumpa satu mayat, memang tak sunat. Memang tak sunat. Sebab kadang-kadang bila kita baca kitab fiqh ni dia bagi solution untuk semua keadaan, untuk semua jenis golongan, kaum. Tak kira lah, kadang-kadang kita baca macam hukum ni berkenaan dengan orang asli yang pakai cawat, ada juga kan. Jadi hukum fiqh ni dia cover semua. Tok-tok guru kita zaman dulu dia cover semua dah, ya. Tapi kalaulah misal kata jumpa mayat yang tiba-tiba tak sunat, dia kata orang mati tak harus dipotong kulupnya semasa mandi mayat, kerana demikian itu membawa kepada menghina mayat. Bahkan ditanam mayatnya dengan tak payah disembahyangkan menurut Syekh Ramli. Mana boleh? Tak boleh. Yang ni kita slow sikit ya. Kita check dulu. Dia kena tak boleh, dia kena solat juga. Saya ulang balik. Tapi orang yang mati tak harus dipotong kulupnya semasa mandi mayat, kerana demikian itu membawa kepada menghina mayat, bahkan ditanam mayatnya dengan tak payah disembahyangkan menurut pendapat Syekh Ramli. Baik, perenggan ni kita simpan dulu, kita cek, kuliah akan datang kita buka balik. Berkata Syekh Ibnu Hajar, hendaklah disembahyangkan juga dengan bertayamum. Ni baru betul. Kata Syekh Ibnu Hajar, hendaklah disembahyangkan juga dengan bertayamum, menggantikan daripada membasuh kulub itu kerana darurat. Ni baru betul. Untuk termasuklah untuk kes-kes yang darurat, kena ganti tayamum. Saya cuma nak cek betul ke Syekh Ramli kata gitu. Tak apa, yang perenggan yang tentang Syekh Ramli itu kita tak tepi dulu, kita akan cek balik. Wajib juga dibasuh lubang dubur, dikembangkan sedikit sewaktu mandi, macam ketika tengah buang air besar. Saya rasa kita berhenti setakat tu dulu. Sebab belakang ni ada banyak lagi, ya. Termasuk antara benda penting saya nak bacakan hadis berkenaan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tuan-tuan boleh baca dekat rumah, daripada Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah ni dia pakai tocang. Lepas tu dia nak solat. Lepas tu Nabi kata tak payah buka tocang. Tu saya kata nampak kontradik dengan kefahaman kita kan. Tapi walau bagaimanapun saya dah letak penjelasan dekat bawah tu daripada Imam An-Nawawi, yang saya petik daripada kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Maknanya kalau tuan-tuan baca penjelasan tu okey. Kemudian yang kita akan baca lagi pada kuliah akan datang, sifat-sifat mandi wajib Nabi SAW. Yang kita duk baca tu yang asas, yang wajib. Tapi dia punya step by step Nabi buat tu macam mana? Tu disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi nombor 97. Yang tu kita akan baca kuliah akan datang, boleh ya? Sebab panjang ni, panjang. Baik, ada soalan. Lepas tu ada soalan-soalan menarik buat bahagian ujung tu. Penting juga ni, antaranya yang saya bahas kat sini, orang yang mandi wajib, ya, orang yang mandi wajib, lepas tu perlu tak dia ambil wuduk untuk solat? Ada satu kisah Ibnu Umar ni, ada seorang sahabat dia tanya dia, "Ya Ibnu Umar, apa ni, saya ni lepas mandi wajib saya ambil wuduk untuk solat." Lepas tu kata Ibnu Umar ke dia, kata, "Mu ni tak cerdik." Maknanya kalau balik perbahasan yang ni, sebenarnya memadai mandi wajib tanpa berwuduk selepas tu untuk solat, dengan syarat waktu mandi wajib tu tak batal lah. Maknanya
tak buat benda-benda yang batalkan wuduk lah. Sebabnya disebut dalam hadis Bukhari, status mandi wajib ni besar, dia cover habis. Wuduk ni duduk bawah dia. Yang besar cover yang bawah. Tapi yang ni kita akan bahas pada kuliah yang akan datang. Tapi oleh kerana saya dah buat nota tu, tuan-tuan boleh baca lah. Jadi bila kita bahas tu lagi senang faham. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke setakat yang kita bahas tu? Soalan-soalan yang lain tu yang nak kita bahas kemudian tu kuliah akan datang lah kot. Ada soalan ke? Dan saya akan tanya tuan-tuan pada kuliah yang akan datang, macam mana hukum dia kisah anak kecil yang 5 tahun 6 tahun yang masih belum sunat duduk atas riba ayah dia yang solat. Yang ni tuan-tuan buat research sendiri. Saya rasa dia kena start buat research, soal jawab pun sedap sikit kan. Kalau one way ni kurang sedap. Jadi wallahu a'lam bissawab. Kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni, ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Makcik-makcik, kakak-kakak ada soalan ke sebelah? Okey, kalau ada soalan tulis boleh, tak ada masalah, ya. Kalau tak ada apa, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.